kawan-kawan, mari kita lihat biodata Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama sebenar baginda ialah Muhammad bin Murad bin Bayazid. Baginda dilahirkan pada 29 Mac 1432 bersamaan dengan 26 Rejab 893 Hijrah, ditempatkan di Adrianopel di sempadan Bulgaria dan Turki, iaitu ibu kota kerajaan Uthmaniyah pada ketika itu. Baginda juga telah menaiki tahta sewaktu berusia 19 tahun dan 30 tahun. Baginda memerintahkan bersamaan dengan 852 sehinggalah 886 Hijrah, iaitu 451 hingga 1481 Masihi. Justru itu, baginda mangkat pada 3 Mei 1481 Masihi, iaitu pada hari Khamis bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 886 Hijrah, disebabkan penyakit gout yang baginda telah alami. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat ahli sejarah mengatakan baginda telah diracun. Selain itu, sewaktu baginda memerintah selama 30 tahun, terdapat 25 buah negara yang baginda telah berjaya menaklukkan seperti Jerman, Hungary, Serbia pada 1460, Bosnia pada 1462 dan Italia. Tetapi, kota Konstantinopel adalah penaklukan terbesar yang pernah dilakukan oleh baginda dalam sejarah tamadun Islam, iaitu sebuah kota yang besar diperintah oleh destinasi Rom selama 11 abad. Setelah berjaya menakluki kota Konstantinopel, baginda dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Seterusnya, sifat peribadi baginda yang tidak pernah hilang adalah sentiasa bersifat tawadu. Sebagai contoh, semasa membina benteng Rumeli Ishari, iaitu di Istanbul, Turki, baginda membuka serban dan bajunya lalu mengangkat batu dan pasir, dan paling teruja sekali, ulama-ulama dan menteri-menteri terpaksa ikut baginda bekerja. Betapa hebatnya pengaruh baginda pada ketika itu. Sewaktu pemerintahan baginda, seorang yang sentiasa tenang, sabar, tegas, berani dan kuat menyimpan rahsia orang-orang besar dan pemerintah. Baginda juga seorang yang sangat rapat dan cintakan ulama ketika baginda hidup dan sentiasa berbincang dengan mereka mengenai permasalahan negara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hilmi bin Hamdan akan mengulas topik tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, topik saya pada hari ini adalah saya akan mengulas tentang apa yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dia ni nak menawan kota Konstantinopel. Okey, yang pertama adalah dia ni, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia mengkaji strategi. Yang mana sebelum dia menawan kota Konstantinopel ni, dia mengkaji strategi. Yang mana kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih, tiap-tiap malam dia mengkaji di mana titik kelemahan kota Konstantinopel tersebut. Dan kita tahu kota Konstantinopel ni banyak kali dah ditawan, tapi tak jadi-jadi, tak menang-menang. Jadi dia mencari mana titik kelemahan kota tersebut, dan ketika dia dah cari dah titik kelemahan kota tersebut, dia mengumpulkan general-general untuk berbincang manakah titik kelemahan kota tersebut. Okey, itu yang pertama. Seterusnya adalah dia ni membuat pembinaan angkatan tentera, yang mana dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia menyediakan seramai 265,000 orang lah. Dianggarkan anggaran yang besar jugalah kalau ikut kan, 265,000 orang-orang mujahidin ataupun orang pejuang agama yang nak berjuang demi agama ni dikumpulkan, dan dikatakan dia ni menyediakan 400 buah kapal juga untuk dia nak serang kota Konstantinopel ini. Okey, yang ketiga adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia membuat pembinaan peralatan perang moden, yang mana pada ketika ini dia ada seorang pakar membuat alatan moden yang bernama Uban. Uban ni adalah seorang pakar yang dalam membuat peralatan moden, yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia menyuruh Uban, kau sediakan peralatan yang moden untuk aku nak serang kota Konstantinopel ni. Jadi Uban ni dia membuat satu meriam yang mana dikatakan pelurunya sahaja 300 kg. Betapa beratnya nak cakap ketika itu, yang mana dia ni boleh menembak sejauh satu batu ataupun 1.5 km jauh daripada tersebut lah untuk serang kota Konstantinopel tu. Okey, yang keempat adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia membuat pembinaan benteng Rumeli Ishari. Kalau kita tengok kota Konstantinopel ni dia berada di tengah-tengah tiga selat, yang mana pembinaan benteng tersebut ni berada di selat yang paling tepi. Bila kita tengok
yang mana selat tersebut dibina oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengawal kapal-kapal yang lalu masuk. Sekiranya ada kapal-kapal yang lalu masuk di kawasan tersebut, dia boleh tahu, okey, ni kapal mana, macam tu, untuk mengelakkan musuh-musuh daripada keluar masuk lah, daripada dia nak menawan kota Konstantinopel tu. Okey, yang kelima adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia membuat perjanjian bersekutu sebelum dia nak tawan kota Konstantinopel tu. Dia memberitahu, dia menghantar surat kepada utusan, dia menghantar utusan kepada Raja Baitizin ni, adalah raja yang ketika duduk dalam kota Konstantinopel tu, dia dah hantar dah utusan, dia dah hantar dah surat untuk menawan kota. Tapi Raja Baitizin ni dia enggan, dia tak nak, dia nak juga lawan. Jadinya dia memberitahu perjanjian bersekutu ni, dia kumpulkan orang-orang yang besar ketika itu, adalah raja-raja daripada Serbia, Hungary. Dia kumpulkan, dia cakap, okey, saya nak serang kota tersebut, jadi kamu semua jangan ganggu. Maksudnya dia buat perjanjian bersekutu dengan raja-raja yang besar. Supaya apa? Supaya tidak ada gangguan lain. Maksudnya macam Raja Sultan Muhammad Al-Fatih ni serang, tiba orang tengok tiba raja lain tengok, kenapa dia tiba-tiba seorang kota Konstantinopel. Dia tak nak ada salah faham, ataupun orang panggil salah anggap lah, supaya tidak terganggu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ni menyerang kota Konstantinopel. Dan yang terakhir adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia membawa pakar motivasi. Pakar-pakar motivasi ni bukan orang-orang biasa. Sultan Muhammad Al-Fatih panggil orang-orang ulama besar, orang-orang yang hebat, untuk memberikan kata-kata semangat kepada tentera-tentera mereka. Yang mana dikatakan sebelum dia nak serang kota Konstantinopel dia berkumpul dalam 160,000 orang, kumpul dalam kota Konstantinopel tu. Dia pun mengarahkan supaya orang-orang azan dekat kota Konstantinopel tu, lalu mereka solat bersama-sama. Jadinya bila Raja Bayezidin tengok ni, dia tengok, betul-betul Sultan Muhammad Al-Fatih ni nak serang kota ni dengan niat yang betul, dengan niat kerana Allah, dengan kata-kata semangat. Jadinya dia menggerunkan Raja Bayezidin tu untuk menyerah kalah. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan-kawan saya lain untuk membentangkannya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah beliau menakluk kota Konstantinopel. Yang pertama adalah penyatuan wilayah dan perluasan empayar hingga ke Eropah. Bermaksud dekat sini, berkembangnya kerajaan Turki Osmaniyah. Beliau membuat penyekatan serahkan kaum Magyar. Beliau terpaksa mengambil alih pemerintahan Serbia atas faktor kekurangan, tetapi tidak diizinkan oleh Kristian. Selepas itu, beliau mengambil keputusan untuk menyerang Belgrade kerana pada ketika itu mereka telah berpecah belah disebabkan perebutan tahta, dan akhirnya beliau dapat menawan Belgrade dan menghapuskan perikatan tentera kerajaan Albania kerana kerajaan Albania itu berhasrat untuk menjatuhkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua adalah pertambahan penduduk Istanbul dan umat Islam. Pada ketika itu, penduduk Istanbul sangatlah sedikit kerana ramai yang terkorban disebabkan peperangan. Disebabkan itu, beliau telah memanggil rakyat-rakyat yang telah ditakluknya untuk membuat kegiatan perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Disebabkan itu, majulah kerajaan Istanbul dan Empayar Osmaniyah. Yang ketiga adalah beliau telah mendirikan masjid. Seperti mana yang kita tahu, gereja besar St. Sofia dijadikan masjid besar ketika itu, masjid pertama yang dibina ketika itu, dan beliau telah menghiasi dan mencantikkan kubah di negara itu dan menulis ayat-ayat Al-Quran dan penambahan masjid di 11 buah masjid di wilayah tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih juga tidak hairan berlainan agama di wilayah tersebut. Beliau telah membuat kebebasan agama. Sebagai contoh, agama Kristian dibenarkan untuk dianuti. Selain daripada Kristian, Islam juga beliau tidak menghalang agama-agama lain untuk dianuti.
Seperti mana yang kita tahu, Sultan Muhammad Al-Fatih ni sangat mementingkan pendidikan kerana pendidikan ini sangat penting untuk memajukan wilayah tersebut. Beliau telah mendirikan madrasah. Selain beliau mendirikan madrasah, beliau telah mendirikan perpustakaan untuk rakyat-rakyat beliau menambahkan ilmu untuk dan mempelajari sehinggalah Empire Osmaniyah maju sehingga sekarang. Tambahan pula, Sultan Muhammad Al-Fatih ni sangatlah mementingkan rakyat dan menyayangi rakyatnya, sehinggalah beliau menyediakan hospital, rumah kebajikan, kemudahan awam seperti telaga untuk kegunaan rakyat-rakyatnya. Beliau sangat menyayangi dan merendah diri dan sentiasa melayan kerenah rakyatnya. Baiklah, bersama saya pula Muhammad Zakir bin Bahrul. Setelah baginda yakni Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menaklukki kota Konstantinopel dan memimpin pasukan yang dipimpinnya ke arah kejayaan, maka daripada apa yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, di mana cara dan strategi iaitu sebelum dan selepas baginda menaklukki kota Konstantinopel itu, apakah ciri-ciri kepimpinan yang boleh kita ambil ataupun kita jadikan sebagai pengajaran dan panduan dalam memimpin sesebuah pasukan atau organisasi. Baiklah, antara ciri-ciri kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang boleh kita contohi, yang pertama, sebagai seorang pemimpin perlulah mempunyai tujuan dalam sesuatu kumpulan ataupun pimpinannya. Jadi pernyataan ini bermaksud, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin perlulah mempunyai tujuan yang jelas bagi segala objektif ataupun rancangannya dapat dicapai dan dilaksanakan dengan jayanya. Yang seterusnya, bijak dalam membuat keputusan. Jadi jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin bukan sahaja perlu mempunyai sifat berani, tetapi seorang pemimpin juga perlu bijak dalam membuat keputusan. Hal ini kerana jika seorang pemimpin mampu membuat keputusan dan pilihan secara bijak, maka pemimpin mampu mengurangkan risiko yang bakal dihadapinya dan di bawah pimpinannya. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuat keputusan yang bijak di mana beliau ataupun baginda mengarahkan tentera-tenteranya menyerang pihak musuh pada waktu malam, dan pada pagi tersebut telah berjaya menakluki kota Konstantinopel itu sepenuhnya. Yang terakhir, menjaga kebajikan rakyat atau anak pimpinannya. Jadi jika kita misal kata menjadi seorang pemimpin bagi sesebuah negara, kita perlulah menjaga hak kebajikan rakyat dengan memberikan kemudahan-kemudahan asas. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Al-Fatih telah melakukan perkara yang sama di mana ketika beliau telah berjaya menakluki kota Konstantinopel, beliau telah mendirikan dan menubuhkan sekolah-sekolah, hospital dan masjid-masjid bagi menjaga keharmonian rakyatnya. Sekian, terima kasih. Askerlerim! Geçmişimiz zaferlerle dolu. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık, tatlıları açtık. Düşmanlarımızın bizi yok etmek için göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Kibirle sallanan bayraklarını alaşağı ettik. Gaza uğruna can verip mihnete katlandık. Bugün burada bize düşen ceddimize layık askerler olduğumuzu göstermektir. Unutmayın, büyük fetihler inançla yapılır. Cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Allahu Ekber!